Kita pada malam ini dengan sama-sama baca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifzal mursalin warzuqnal malaikatal muqarrabin. Fa amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hormati pada Lijatan Kuasa Surau Ihsaniah Taman Datuk Shah Bandar, pada tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat serta keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi dengan limpah serta rahmatnya masih lagi diberi kesempatan, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus hidup melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita selaku hamba-Nya. Dan alhamdulillah kita telah pun berada di 7 Zulhijjah, beberapa hari lagi bagi jemaah haji akan melaksanakan ibadah wukuf. Namun kita di Malaysia dituntut, disunatkan untuk melaksanakan ibadah berpuasa kerana kelebihan bulan Zulhijjah. Bukan itu sahaja, bahkan kita ini juga digalakkan untuk memperbanyakkan amal-amal ibadah yang lain, sama ada solat sunat, zikir, baca Quran, sedekah dan sebagainya. Tentang nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kita menanti masuknya waktu Isyak, untuk kita mengisi masa yang ada ini dengan sedikit pembacaan kitab majlis ilmu bagi meneruskan pembacaan kita kitab Fiqh Manhaj Imam Syafi'i jilid yang pertama. Kalau sebelum ini kita telah pun membicarakan perihal bab solat musafir, yang berkaitan dengan solat jamak, solat qasar, begitu juga perkara-perkara yang bolehkan untuk kita jamak dan qasar. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung ke halaman seterusnya di halaman 443, berkaitan pula dengan solat khauf. Baik, maka bila sebut solat khauf, jangan salah sebut khauf dengan khuf. Khauf ini maknanya takut. Kalau khuf bermaksud tu yang orang di negara Arab selalu pakai, yang kasut tu, yang kita pernah bicarakan tentang memakai khuf. Jangan tersalah sebut. Kalau dalam bahasa tulisan Arabnya ataupun Jawi, kha waw fa, khauf. Adapun khuf, kha fa. Maka khauf bermaksud takut, khuf bermaksud tu sejenis pakaian berupa kasut, diperbuat daripada kulit. Maka jangan kita tersalah sebut. Okey. Maka kena sebut solat khauf. Baik. Kita lihat 1.0 pengertian dan pensyariatannya berkaitan dengan solat khauf ini. Solat khauf bermaksud solat yang dilakukan dalam keadaan peperangan menentang musuh. Maka di sini kita lihat bahawa walau apa pun situasi kita, kita umat Islam bila sampai je pentaklifan, kewajipan untuk menunaikan solat, maka wajib kena tunaikan solat. Sebagaimana kita dah maklum sebelum ni, walaupun kita tak boleh solat berdiri, kena solat duduk. Boleh solat duduk. Tak boleh solat duduk, boleh solat baring. Tak boleh solat baring dengan isyarat mata. Selagi masih hidup, wajib solat. Tak kira juga kita sebelum ni dalam musafir, apa alasan kita perjalanan jauh, maka Allah berikan keringanan, namanya rukhsah, kelonggaran untuk kita melaksanakan solat musafir. Sama ada kita nak pilih solat itu dari kita nak memendekkan solat 4 rakaat menjadi 2 rakaat, namanya solat qasar, ataupun kita nak menghimpunkan
dua solat fardu dinamakan jamak. Sama ada nak buat jamak takdim di awal waktu solat yang pertama ataupun jamak takhir. Maka itu dalam kesukaran, kepayahan kita ketika dalam perjalanan ataupun musafir. Maka dalam situasi yang lain pula, bagaimana kalau kita berada dalam kondisi situasi peperangan? Maka dalam peperangan pun bila masuk saja waktu, solat tetap wajib ditunaikan, kan? Namun pelaksanaannya itu ada diberi kelonggaran, adanya perbezaan berbanding dengan solat biasa, kan? Maka ini yang dikatakan fleksibelnya Islam itu, kan? Islam tu fleksibel, bukannya berbentuk diktator, kan? Bukannya berbentuk paksaan. Itu kita kena faham. Namun ia sebagai kewajipan wajib ditunaikan berdasarkan kemampuan kita, berdasarkan situasi keadaannya. Maka itu dikatakan fleksibel. Kalau tak fleksibel, solat kena 4 rakaat lah, tak kira lah apa situasi engkau ke, dalam perjalanan ke, dalam perangan, tetap 4 rakaat. Maka itu dikatakan diktator. Namun Islam tidak demikian. Syariat Islam tidak demikian, kan? Hatta yang haram, kan, kalau berlaku darurat diberikan rukhsah, keringanan ataupun dimaafkan. Sampai begitu sekali. Maka itu dinamakan hukum fiqh. Akan berubah mengikut keadaan. Kan? Berubahnya hukum tu berdasarkan situasi. Kan? Haram minum arak, ya, sampai hari kiamat. Namun seandainya situasi pada itu darurat, tak ada air lain dah, kan? Kering kontang dah, sumur ke air kolam ke apa yang ada, kan? Air memang tak ada langsung air nak minum untuk hidup, maka barulah diharuskan untuk minum arak, kan? Namun bukannya satu botol, hanya seteguk untuk meneruskan kehidupan. Bukan habis satu tin, bukan habis satu botol kita gogok tu, tidak, kan? Maka di situlah kelonggaran dalam pensyariatan ataupun hukum fiqh. Kembali balik. Maka pun begitu juga dalam kita berhadapan, kita mungkinlah, kan, dalam situasi sekarang ini alhamdulillah, kan, masih aman, damai, jauh daripada peperangan. Berlaku peperangan dekat dunia sekarang namun jauh daripada negara kita. Sebagai contoh, mungkin peperangan berlaku di antara Rusia, Ukraine, contoh, ataupun sebelum ni di Palestin, kan? Kalau ada pun dekat sebelum ni 10 tahun 20 tahun dulu yang di negara jiran kita, kan, antara Kristian dengan Muslim di Indonesia, peperangan Ambon sebagai contoh. Itu dekatlah, kan? Ataupun di atas utara, kan, semenanjung kita, kan, antara Muslimin dengan Rohingya sebagai contoh, Rohingya dengan puak juntai Myanmar sebagai contoh. Itu kira dekatlah tu, kan? Namun di negara kita alhamdulillah aman. Namun seandainya, sekiranya berlaku peperangan, maka inilah dia yang kita nak belajar. Jadi kita nak belajar malam ni, kan, mungkin kita tak buat, tapi seandainya berlaku, maka kita kena buat. Maknanya kita dah belajar, kita dah tahu, sekarang berlaku peperangan, maka solatnya begini, sedemikian. Maka itu tujuan dia, kita belajar. Okey. Besok dah lupa, buka baliklah kitab, kan. Kalau dah lupalah. Baik. Namun mana yang bagus? Kita mintalah keamanan itu lebih bagus, kan? Macam mana kita nak mengekalkan keamanan? Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kita menegakkan syariat Islam. Itu dia. Seandainya kita sendiri mengabaikan hubungan kita dengan Allah, masyarakat kita mengabaikan pelaksanaan syariat Islam, tunggulah Allah akan datangkan ujian. Sebagaimana yang berlaku di Serbia dahulu, kan? Saudara kita, umat Muslim kita di Bosnia Herzegovina, puas juga nak sebut, kan? Lama dah dulu, masa saya kecil-kecil dua, kan, remaja, kan? Apa yang berlaku, kan? Tentera Serbia ataupun kaum Serb membantai kaum Muslimin Bosnia, kan? Lihat, kan? Antara hasil bacaan saya dapati kenapa berlaku demikian, kerana pada waktu itu, kan, umat Muslim di Bosnia alhamdulillah Islam, tapi
lalai. Kan? Banyak ramai yang lalai. Maka kita kena berhati-hati. Kalau kita tidak mempertahankan syariat, menegakkan syariat, maka tunggulah Allah akan datangkan ujian, bala kepada umat muslimin. Nauzubillah wa iyadzubillah min zalik. Baik. Kembali balik. Ia memberikan beberapa kemudahan khusus dan kelonggaran yang tidak terdapat pada solat-solat lain, terutama kepada jemaahnya. Maka solat khauf ini special. Tidak terdapat pada solat-solat lain. Solat kasuf sebagai contoh, solat gerhana, lain cara pelaksanaan dia, kan? Kita buat solat gerhana bulan ke gerhana matahari, lain. Solat yang minta hujan, lain. Apa lagi solat hari raya, tak lama lagi, lain. Kan? Solat Aidil Adha, lain pelaksanaan dia. Ada pun solat perang, lain. Okey. Maka di sini Allah beri kemudahan khusus dan juga kelonggaran yang tidak terdapat pada solat-solat lain, terutama kepada jemaahnya, terutama kepada mana, lihat, di sini nak diajak bukannya solat seorang diri, solat berjemaah. Maka kita kena faham, dalam peperangan pun seboleh-bolehnya kekalkan solat berjemaah. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, diteruskan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin dan juga para tabi'in, begitu juga dengan khalifah-khalifah selepas Khulafa' Ar-Rasyidin. Kan? Antaranya kalau kita tengok dalam ceritalah, dalam cerita Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana beliau solat bersama dengan tenteranya. Kan? Walaupun dia satu filem, namun itulah realiti yang pernah berlaku. Sebab kita tak hidup zaman tu, kita tak tahu. Namun cerita mempertontonkan kembali bagaimana keadaannya, bagaimana tentera Sultan Muhammad Fatih melaksanakan ibadah solat. Kerana apa? Kerana apa? Kita nak kata ya ke itu filem saja, mungkin dibuat-buat. Kita kena ingat, kita kena tahu, sebaik-baik tentera, sebaik-baik raja dan sebaik-baik tentera adalah Sultan Muhammad Fatih. Sebab banyak siri peperangan daripada zaman para sahabat, begitu juga Khulafa' Ar-Rasyidin dan juga Khalifah Umayyah, Abbasiyah dan Uthmaniyah. Mereka semua bercita-cita untuk merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sabda apa? La tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Sebaik-baik tentera nanti yang akan menjatuhkan kota Konstantinopel. Tu dekat Turki. Siapa pernah pergilah, saya tak sampai lagi, kan? Maka yang dapat jatuhkan, yang dapat runtuhkan, yang dapat kalahkan kota Konstantinopel itu adalah sebaik-baik pemimpin. Dan askarnya, tenteranya sebaik-baik tentera. Bayangkan daripada sahabat Khulafa' Rasyidin, Khilafah Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah, cuba nak merealisasikan hadis ini, namun yang dapat Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka sebab tu bila nak dilihat sejauh mana hebatnya, sejauh mana sebaik-baiknya Sultan Muhammad Fatih ini, ketika mana selepas berjaya menawan kota Konstantinopel itu, maka pertama sekali yang Sultan Muhammad Fatih buat adalah jadikan Hagia Sophia itu, asalnya gereja, untuk dijadikan masjid. Walaupun pada awalnya masyarakat penduduk sana, rakyat sana memberontak, membantah, tidak beri. Namun Sultan Muhammad Fatih kata, dengan kemenangan ini kamu bebas duduk di sini dekat Turki itu tanpa ada gangguan, tanpa ada paksaan, tanpa dibunuh. Patutnya beruntunglah, terima kasih. Kami Sultan Muhammad kata nak ambil ini, jadikan ini sebagai masjid saja. Kita tak kacau kehidupan lain. Sampai begitu sekali. Maka bila berjaya menjadikan ia, bila berubah jadi daripada gereja menjadi masjid, sebab tu siapa yang pernah pergi akan nampaklah sedikit-sedikit ukirannya, peninggalan-peninggalan zaman-zaman Konstantinopel ataupun Kristiannya, agamanya Kristian. Namun salib-salib tu tutup kan. Saya baca-baca dalam buku dia ditutup. Baik. Maka bila berjaya jadi masjid, dan perkara pertama yang Sultan Muhammad Fatih buat, yang besar yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Fatih adalah menjadikan solat Jumaat pertama di Hagia Sophia itu.
kan? Maka untuk solat Jumaat ini kan, diceritakan, maka Sultan Muhammad Fatih panggil kan? Pertama sekali panggil tentera dia. Pertama sekali Sultan Muhammad Fatih minta tuan guru dia mengimami atau menjadi khatib dan mengimamkan solat Jumaat pertama di Hagia Sophia itu kan? Namun tuan gurunya, syekhnya tidak mahu kan? Maka Sultan Muhammad Fatih nak buat macam mana? Maka nak cari, sebab ia adalah sejarah yang besar, sejarah Islam yang teragung, yang berjaya dicatatkan dalam ketamadunan Khilafah Islamiyah. Kerana apa? Berjaya merealisasikan hadis Nabi tadi. Maka untuk jadi imam yang pertama, solat Jumaat yang pertama kat situ, mesti cari orang yang paling layak. Suruh Syekh Sultan Muhammad Fatih tak nak, sebab dia merasakan dia tidak layak. Maka apa Sultan Muhammad Fatih buat? Bila dikumpulkan tentera dia, okay, dia kata hari ni kita akan laksanakan solat Jumaat pertama di Hagia Sophia ini. Maka saya nak mencari siapakah di kalangan kita yang paling layak untuk menjadi imam atau menjadi khatib Jumaat ini. Maka untuk memilih ini, soalan pertama yang Sultan Muhammad Fatih katakan kepada tenteranya, siapakah di kalangan kalian yang daripada sejak balik sampai sekarang tidak pernah tinggal solat fardu? Okey, tak ada seorang pun duduk. Maknanya tentera dia semua laksanakan solat fardu, tak pernah tinggal. Okey, kita nak pilih seorang kan, nak lantik seorang kan, dia jadi imam, jadi khatib. Tak ada pula yang duduk. Soalan kedua, Sultan Muhammad Fatih kata, siapakah di kalangan kalian, di kalangan kita ini, daripada balik sampai sekarang tak pernah tinggal solat berjemaah? Pun ramai juga tidak, ramai jadi semua juga tidak duduk. Semua berdiri sebab masing-masing menjaga solat jemaah. Kan, ini yang dikatakan sebaik-baik tentera. Memang tentera Sultan Muhammad Fatih antara sebaik-baik tentera. Jangan kata meninggalkan perkara yang wajib, melaksanakan perkara yang dia tegah pun mereka tidak buat. Contoh, mencuri. Ia diuji sendiri oleh Sultan Muhammad Fatih. Ketika mana dia buat satu, orang kata latihan, satu misi latihan di satu tempat. Maksudnya Sultan Muhammad Fatih nak uji tentera dia. Okay, dia bawa tentera pergi satu tempat. Nak pergi satu tempat tu, mereka melalui kebun-kebun anggur. Okay, milik penduduk lah. Sampai di atas bukit itu, maka Sultan Muhammad Fatih jatuh sakit. Jatuh sakit, minta dicarikan penawar. Antara makanan yang dia minta adalah anggur. Maka dia suruh tentera dia cari. Maka tentera ingat masa nak pergi ke tempat tersebut, dia lalu kawasan kebun anggur, maka tentera pergi ke kebun anggur itu. Nak cari tuan punya kebun ini, tak jumpa. Sebab nak minta anggur, nak ambil sikit, bukan banyak, nak makan. Sekadar satu hidang. Bukan dia ambil semua. Sebab nak bagi Sultan Muhammad Fatih. Dia kerana tak jumpa tuan kebun itu, maka tentera ini balik tangan kosong. Padahal Sultan kot nak ni, raja kot, Perdana Menteri kot, Menteri Besar kot, contoh. Takkan tak boleh nak ambil sikit pun, sikit pun ambil dah dulu, nanti minta kemudian juga, atau membayar kemudian pun, boleh je, Tapi tak, tentera balik dengan tangan kosong. Bila dia tak jumpa Sultan Muhammad Fatih, dia kata, mana anggur? Anggur ada, tapi tuan punya kebun tak ada, jadi kami tak ambil. Maka ni dia amanah. Banyak lagi yang diuji oleh Sultan Muhammad Fatih nak membuktikan bahawa tenteranya sebaik-baik tentera. Kembali balik, maka tenteranya dalam menjaga solat fardu, menjaga solat berjemaah. Nak cari lagi seorang, maka soalan ketiga Sultan Muhammad Fatih kata, siapakah di kalangan kalian sejak daripada balik sampai sekarang tak pernah meninggalkan solat tahajud ataupun qiyamul lail? Semua duduk, kecuali seorang yang tak duduk. Siapa? Sultan Muhammad Fatih yang tak duduk. Maka sejak daripada balik sampai masa itu, Sultan Muhammad Fatih tidak pernah meninggalkan solat bangun malam. Maka sebab tu layak menjadi sebaik-baik pemimpin yang dapat mengalahkan, menjatuhkan kota Konstantinopel. Baik, kembali balik. Maka daripada peristiwa ini kita lihat, khalifah zaman dulu tetap menjaga solat berjamaah. Cumanya khalifah-khalifah lain kenapa tak jatuh ke Konstantinopel? Barangkali ada kelemahan pada tentera-tentera mereka ataupun pada sultan-sultan mereka. Baik, kembali balik.
Maka dalam peperangan pun solat berjemaah tetap diutamakan. Bahkan lebih patut, sebab nak berperang jemaah, kekuatan kumpulan misi ada. Sebab nak melawan musuh. Kalau berpecah, habis. Nak ikat dengan apa? Dengan arahan, dengan perintah, dengan latihan, belum tentu lagi. Tapi bila diikat dengan kerohanian, insya-Allah, di sana ada nusrah, ada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga yang dilakukan oleh tentera muslimin, terutama tentera Hamas di Palestin. Kita lihat serba kekurangan peralatan perang, namun tetap memberi tentangan hebat kepada orang Yahudi. Mereka balas serangan, mereka menyerang penduduk Palestin, Hamas balas balik. Walaupun tak banyak, tak ramai, tak musnah, tapi sekurang-kurangnya dengan teknologi yang Israel ada, apa dia ada? Macam-macam, apa dah istilah peralatan tu yang boleh menangkis peluru berpandu kan. Namun tetap juga ada terlepas. Maknanya kata apa? Mereka pegang teknologi pun belum tentu lagi selamat. Tentera muslimin dengan teknologi yang terbatas, dengan dana yang terbatas, dengan bantuan yang terbatas, tetap mampu menyerang balas. Ini membuktikan bahawa tentera Islam tetap lawan, tetap memerangi musuh. Mana datangnya? Mana datang kekuatan ini? Mana datang pertolongan ini? Tidak lain tidak bukan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Dengan cara mereka sendiri menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dikhabarkan, diceritakan nak jadi tentera mujahidin Palestin ini, solat fardu 40 hari tak boleh tinggal, secara berjemaah tak boleh tinggal walaupun sehari, kalau tidak reset balik. Dan yang paling penting, setiap yang jadi tentera muslimin perlu menghafaz Al-Quran 30 juzuk. Bukan juzuk 30 juzuk. Kan? Kita juzuk 30 pun tak hafal juga. Kalau hafal pun lupa juga. Bayangkan. Sebab tu kita lihat mereka ni ada keberanian. Bukannya setakat tentera, bahkan rakyat dia. Bukannya setakat rakyat yang dewasa, kanak-kanak pun berani lawan tentera tu. Tak takut dia, berani lawan. Kerana apa? Anak-anak bangsa-bangsa, remaja-remaja mereka semua dididik pertama sekali dengan menghafal Al-Quran. Sebab tu mereka berani. Baling dengan batu pun batulah. Baling, lastik dengan batu, lastik lah. Padahal tentera Israel pakai senapang, peluru hidup. Peluru getah pun dah sakit, ini kan peluru hidup. Kan? Maka mana datangnya pertolongan Allah? Hasil daripada mereka menjaga hubungan dengan Allah SWT. Maka kita pun sama juga. Maka sebab tu tentera sepatutnya, tentera kita ini dengan latihan itu bagus, namun dengan kerohanian ini pun kena jaga. Solat Jumaat, solat jemaah, puasa, yang haram tu pun kena tegah lah. Sebab dengar juga kadang ada yang tersasar. Kena jaga. Barulah datang nusrah Allah Subhanahu Wa Taala. Baru datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, pensyariatannya berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan keadaan dan cara solat tersebut dilakukan. Maka kita akan baca dalil-dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merujuk kepada pelaksanaan solat khauf ini, solat dalam peperangan. Okey. Tajuk solat khauf, terjemahan solat peperangan. Kenapa tak dikatakan solat harb ke dalam peperangan? Maka dikatakan khauf ni dalam ketakutan situasi tersebut. Perang takut tu ada, berluku sop. Kita tengok dalam TV macam ni, tak payah kita pergi perang. Tuan-tuan pergi try main main apa? Apa nama? Paintball. Apa nama main tembak-tembak tu? Paintball lah kan? Paintball lah kan? Pernah main tak tu? Pernah? Tak pernah? Cuba try main, dia yalah, benda tu dia sebagai permainan. Sebelum ni banyak, tapi sekarang ni akhir-akhir ni macam lesen tu tak dibenarkan. Walaupun dia macam game, tapi memang permainan tu agak bahaya. Sebab peluru tu, walaupun pelurunya peluru apa, belon apa air, minyak tu, sebab dia kalau kena tu boleh lebam.
Kalau sebab kenapa kena pakai mask? Sebab kalau takut mata boleh pecah mata. Dia agak bahaya jugalah. Cuma yang saya dulu main masa kerja, masa kita orang masa kursus, memang dikondak oleh orang berlesen lah, ada lesen. Memang kita orang pakai mask, kena pakai suit dia tu. Walaupun pakai suit ada, orang nak menembak kadang-kadang di sini. Walaupun dah pakai mask, ada orang betul-betul kat dahi kena tembak. Kan? Lebam. Kan? Maka seronok yang main paintball ni, dia simulasi lah macam suasana perang. Sebab okey, game dia dia ada dua lawan, satu tim A, tim B. Okey, dia punya mission untuk mengambil bendera lah. Dia tengoklah mission. Dia ambil bendera kat tengah-tengah. So pasukan mana yang berjaya ambil bendera bawa balik, pasukan dia menang. Tapi nak ambil bendera tu, dua-dua ni akan tembak lah. Dengan dibekalkan dengan biasa 40 ataupun 50 biji peluru. So di sini masing-masing kena bijak lah. Strategi, siapa nak serang, siapa yang nak beli lagi, siapa yang nak backup. Dalam masa sama peluru tu nak jimat. Maka bincang lah. Oh ni. Okey, kau pergi lagi ni, kau pergi ni. Kan? Dia punya bincang macam handal, macam nak pergi perang berjihad fisabilillah. Tapi bila masuk, itu yang bila dia bunyi peluru sok tu. Ada tu saya pergi, satu tim saya tu, dia duduk kat belakang. Kita dah pergi ke depan ni, backup tak ada, tak sampai. Mana punya backup? Rupanya dia pergi duduk kat celah tundram tu, jenar duduk. Kita kata, apa kau tak pergi tolong backup dia kata. Dengar peluru ni dah takut dia kata. Peluru sok. Kan? Macam kena aduh sakit dah tu kan. Itu baru peluru paintball. Kan? Kena budak perempuan lagi best. Saya bawa training budak-budak nak tu bertengah main game tu lagi best. Kan? Okey, dia punya marshal kita, marshal yang tu kan bagi arahan. Okey, 1 2 3 mula. Tok tembak. Lepas tu tak lama daun banyak jatuh. Kenapa? Dia orang tembak atas. Bukan tembak kawan tu. Kita suruh tembak musuh, dia tembak atas, tembak atas, daun-daun dia gugur. Baik dugian tadi kata, tidak empuk dugian. Oh, kita tembaklah, takut ustaz lah. Ini nama simulasi. Okay. Maka di sini kita akan nampak ada pasukan kita ni kadang-kadang cakap dia handal. Nak ketua yang bagi arahan tu. Kau begini. Time main, dia duduk belakang juga. Tak gerak dia takut. Wah, time bagi arahan bukan main handal. Mana dia katanya masyarakat kita kadang-kadang orang ni bercakap dia handal. Tapi bila bagi kerja, memang taklah. Kan? Ada pula di kalangan kita ni, orang kita, kumpulan kita, ahli kita, dia senyap. Tapi bila bagi arahan, bagi tugasan, dia boleh buat. Ni maknanya orang bila dalam situasi keadaan, karakter dia tu baru keluar karakter sebenar. Kan? Mana nak katanya, kan? Dalam peperangan tu, bayangkan kalau peperangan betul, macam mana pula. Kan? Main paintball tu pun dah rasa takut. Kan? Saya ni kita dah biasa, kita pun biasa main sedap lah, cari bantai lah. Mana nak kawan dah habis peluru, memang sedap lah. Tembak dia dah habis peluru. Kan? Nak kalau dia dendam sakit hati, tembak dia kan. Aduh. Kan? Itu simulasi lah. Nak katanya, main paintball pun kita rasa, perang tu pun dah rasa macam real. Ini kan pula dalam peperangan sebenar. Baik, kembali balik. 2.0, keadaan solat khauf. Okey, mari kita lihat secara agak detail sedikit berkaitan dengan keadaan solat khauf ni. Terdapat dua keadaan bagi solat khauf mengikut keadaan perang yang berlaku. Okey. Sebab situasi perang ni dia banyak situasi, kan? Jadi kita lihat. 2.1, keadaan yang pertama. Dalam keadaan bertahan. Kan? Dia begitulah strategi dia. Kita nak menyerang ke bertahan. Kan? Sama juga saya main game yang sama dengan masa tu dengan staff main di Hulu Langat. Tapi masa tu kita main pegang, kami tak guna paintball, kita guna yang canggih sikit. Kan? Dia macam elektronik. Yang tu tak macam tak real lah, sebab kita tembak tak dan kita akan pakai headphone, nanti dia akan beritahu lah kita dah mati. Bila dah mati, kita punya senapang tak boleh tembak. Kan? Dia tak real lah. Beza dengan paintball ni macam real sebab peluru tu bunyi lalu celah telinga kita, sok bunyi. Tapi yang elektronik tu biasa. So sama juga situasinya. Okey, siapa yang boleh bertahan daripada bendera dia jangan diambil oleh pihak
lawan. Maka bertahanlah. Okey, serang siapa, mana musuh yang serang, kita tembak dia. So yang bertahan ni kena ada strategi, kan? Itu situasi pertama kalau kita bertahan. Berjaga-jaga dan tiada pertempuran ketika mana apa tu gencatan istilahnya kan, gencatan kan. So waktu itu keadaan ini termasuk dalam keadaan pertama. Ketika ini solat dalam keadaan ni kita bertahan, dalam kita berjaga-jaga ataupun dalam ketika mana gencatan senjata. Maka ketika ini solat mempunyai cara tertentu yang berbeza sedikit daripada cara solat biasa. Walaupun kita bertahan, walaupun kita kata dalam situasi gencatan, namun berjaga-jaga itu perlu. Biasalah musuh, kan? Dia akan tunggu masa bila kita leka, masa bila kita lalai. Maka dalam situasi ini tetap melaksanakan solat khauf, bukan solat biasa. Okey. Ketika ini solat mempunyai cara tertentu yang berbeza sedikit daripada cara solat biasa, disebabkan kemahuan orang Islam menunaikannya secara berjemaah, sama ada di belakang imam besar, pemimpin tertinggi mereka, atau sesiapa saja yang mengambil tempatnya mengendalikan peperangan. Maka dalam hal ini, tetap nak jaga, nak laksanakan solat berjemaah, yang mana solat jemaah mestilah ada imam. Imamnya sama ada pemimpin tentera ataupun panglima tentera, pemimpin tertinggi ke, tak kira lah. Maka bila dia memimpin solat, dia jadi imam, maka solat berjemaah, jemaah lain ataupun makmum kena ikut. Baik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka walyakhudhu hidhrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaykum mailatan wahidah wala junaha 'alaykum in kana bikum adam min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adaban muhina. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan apabila engkau wahai Muhammad berada dalam kalangan mereka yang sedang berperang, semasa berperang, lalu engkau mendirikan sembahyang dengan menjadi imam mereka, maka hendaklah sepuak dari mereka berdiri mengerjakan sembahyang bersama-samamu, dan hendaklah mereka menyandang senjata masing-masing. Okey, bayangkan boleh nampak kan, boleh faham kan? Kemudian apabila telah sujud, maka hendaklah mereka berundur ke belakang untuk menjaga serbuan musuh, dan hendaklah datang pula puak yang lain, yang kedua, yang belum sembahyang, kerana menjaga serbuan musuh, maka hendaklah mereka bersembahyang berjemaah bersama-samamu. Okey, boleh faham sebab nanti akan ada diterangkan kat bawah tu. Maka ini adalah tafsiran dulu. Okey. Dan hendaklah mereka mengambil langkah berjaga-jaga serta menyandang senjata masing-masing. Orang-orang kafir memang suka kalau kamu cuai lalai akan senjata dan harta benda kamu, supaya dengan jalan itu mereka dapat menyerbu kamu beramai-ramai dengan serentak. Dan tidaklah kamu berdosa meletakkan senjata masing-masing jika kamu dihalangi sesuatu yang menyusahkan disebabkan hujan atau kamu sakit. Dan hendaklah kamu mengambil langkah berjaga-jaga. Seterusnya Allah telah menyediakan bagi orang-orang kafir itu azab siksa yang amat menghina. Baik, solat khauf yang dinyatakan oleh ayat tersebut dilakukan dengan dua cara yang berbeza. Daripada ayat tadi, maka dalam fiqh dipecahkan, dibahagikan kepada dua cara yang berbeza mengikut kedudukan musuh dan orang Islam. Okey, tadi pertama dalam keadaan bertahan. Walaupun dalam keadaan bertahan, maka di sini dinyatakan kita akan lihat kedudukan musuh kat mana.
Maka ini yang akan membezakan. Yang kedua, orang Islam pula di mana? Kenapa? Sebab tengok musuh tu datang daripada kiblat ataupun lain berlawanan. Maka ini akan menentukan nanti cara pelaksanaan solat itu. Dan sama ada kedudukan tersebut menghadap ke arah kiblat, dia pun, ataupun tidak sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatannya. Maka tadi dalam tafsir Allah bagi secara umum. Maka mungkin kita kurang jelas sebab pelaksanaan bagaimana, maka dijelaskan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam Quran Allah tidak menghuraikan secara terperinci. Kalau dihuraikan secara terperinci, Quran kita tu memang tak khatam-khatam kita baca. Kan? Macam orang perintah am lah, kerja kerajaan perintah am kan, kan tebal tu. Okey, maka sebab dia ada perincian, maka Al-Quran tidak memperincikan, tapi hanya menyentuh perkara-perkara penting, namun dihuraikan, dijelaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kata-kata Nabi ataupun pelaksanaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat 2.1.1 cara yang pertama. Ketika musuh berada di sebelah arah kiblat, datang daripada kiblat di sini, maka musuh di depan kita. Okey. Dan pertempuran belum berlaku. Okey, pertama ada daripada arah kiblat, musuh arah kiblat, yang kedua peperangan belum berlaku. Apabila semua tentera ingin bersolat berjemaah ataupun ingin bersolat jemaah tanpa berpecah kepada beberapa kumpulan bagi mendapat kelebihan satu jemaah yang besar. Ini pun kena faham. Okey, sebab tu kita solat berjemaah, jemaah mana paling ramai itu lagi banyak pahala, lebih utama. Okey. Maka begitu juga dalam peperangan kita nakkan satu jemaah saja, tak nak banyak jemaah. Pun sama juga, kalau banyak jemaah melambangkan pecah juga. Ini ada kumpulan lain, ini ada kumpulan lain, ini ada kumpulan lain. So nampak tak cantik, atau bacaan musuh ada kelemahan sebab tidak bersatu. Tapi kalau satu jemaah, so ramai-ramai Ustaz Fatih, beratus ribu tentera dia, semua solat sama, satu imam, nampak hebat lah. Semua bersatu padu, itu dia punya bacaan dia. Okey, imam hendaklah mengatur barisan mereka sama ada sebanyak 2 saf. Ini bagi contohlah, kalau tentera ramai tak mungkin 2 saf. Okey, ini contoh untuk mempermudahkan kefahaman kita. Okey, imam hendaklah mengatur barisan mereka sama ada sebanyak 2 saf. 2 saf, saf pertama, saf kedua. 4 saf atau lebih terpulang. Okey, 4 ke 8 ke, ganjil pun tak ada masalah. Cuma nanti nak kena bagi 2. Sebab pelaksanaan dia nanti sebahagian akan ikut yang pertama, sebahagian kekal. So mudah nak bagi 2, dibuatnya genap. 4 bagi 2, 2. 8 bagi 2, 4. Nanti nampaklah 4 saf ikut, 4 saf stay. Tapi kalau ganjil tak ada masalah, bagi yang 2, separuh. Okey, 4 saf atau lebih, dan bersolatlah bersama-sama mereka. Apabila imam sujud, maka saf yang pertama sahaja turut sujud bersama-samanya jika mereka yang bersolat itu 2 saf. Okey, maknanya separuh lah. Okey, katakanlah kalau kita buat 2 saf, maka ketika mana imam sujud, bila takbiratul ihram semua sama. Sebelum terlupa. Okey, dalam peperangan kan tadi menyatakan bahawa dalam firman Allah, maka kita solat dalam keadaan memegang senjata. Itu ready. Kan? Selalu kita solat biasa, takbiratul ihram tangan di perut kan. Tapi solat dalam peperangan pegang senjata. Maka di sini kita nampak yang menjadi rukun adalah lafaz Allahu Akbar itu. Letak tangan ini adalah sunat. Sini pun sah juga solat. Pegang senjata, ada masalah. Itu nampak. Islam masih lagi kekal, konsisten. Kalau rukun, kena rukun. Kalau yang bukan rukun, maka dibolehkan pelbagai. Maka itu tidak membatal ataupun menjejaskan solat. Lepas tu orang dalam tentera pegang senjata. Kan, kalau senapang lah. Kalau pegang bazooka tu, bayanglah, saya pun tak kerti juga macam mana pegang bazooka tu. Kan? Pegang apa, senjata lain terpulang. Okey, nak katanya pegang senjata. Kan? Kalau zaman Rasulullah pegang pedang, pegang panah, busur, sebagainya. Dulu punya teknologi tak sama macam sekarang punya teknologi. Okey, ala kulli hal, dalam firman Allah kata kita memegang senjata. Okey, pakaian pun pakaian pegang lah. Okey,
Kalau tentera kita di Malaysia tu kalau pakai apa ni, pakai suit tu kan hijau kan, ada kalau ada apa, ada pokok-pokok semua pakai. Yang penting nak solat, nak sujud, anggota sujud tetap kena. Okey. Yang lain tu semua kena jaga, wuduk. Itu semua kena ada. Kalau tak mampu wuduk, tayamum. Okey, itu semua tetap wajib. Itu macam biasa. Ada pun cara pelaksanaan solat saja yang berbeza sedikit. Okey, kembali balik. Maka bila kita solat dua saf, saf yang pertama bila imam sujud, saf pertama sujud. Saf kedua stay. Kalau dua saf, 4 bagi 2. 2 sujud, 2 stay. 8 saf, 4 sujud, 4 stay. Macam itulah. Kalau 7, bagilah 2. 4 3 ke? Kan? 4 sujud, 3 stay contoh. Kan? Bagi 2 bahagian. Okey. Apabila imam sujud, maka saf yang pertama saja turut sujud bersama-samanya jika mereka bersolat itu dua saf. Atau dua saf pertama turut sujud bersama-sama imam, bukan iman ya, sekiranya terdiri daripada 4 saf dan begitulah seterusnya. Okay. Sementara, tadi yang saf pertama dah ikut. Sementara saf yang selebihnya terus berdiri sambil mengawasi rakan-rakan mereka daripada pergerakan yang mencurigakan ataupun sebagainya. Maka yang nombor 2 ni akan jagalah. Jaga bermaksud macam mana? Mata tu penang. Perhatikan. Okey. Tak jadi masalah. Okey, namanya solat dalam peperangan, kena perhati tengok. Ada tak pergerakan musuh? Kan? Takut ada serangan hendak. Maka berhati-hati. Maka dibolehkan. Sebab kondisinya, situasinya peperangan. Tapi kalau kita solat sekarang di surau tak ada apa-apa, imam tengah baca, mata berjina. Apa hukumnya? Mata melilau. Tengok atas, tengok cicak, tengok bawah. Apa hukumnya? Makruh. Kan? Hukumnya makruh. Baik, kembali balik. Sebab dia tidak khusyuk dalam solat, tidak fokus dalam solat. Dia tidak membatalkan solat tapi tidak khusyuk. Okey, makruh hukumnya. Maka sebab tu pandang pada 4 sujud. Dengar bacaan imam. Maka sebab tu kita kena belajar sedikit berkaitan dengan memahami surah-surah dalam Al-Quran supaya dapat menghadirkan kekhusyukan ketika mana imam baca surah, kita faham. Apabila imam dan mereka sujud bersama-samanya berdiri, bila imam dah sujud pertama, sujud kedua, begitu juga saf yang pertama ataupun dua saf ataupun bahagian pertama yang ikut imam. Bila imam berdiri, apabila imam mereka sujud bersama berdiri, barulah mereka pula sujud dan menyertai imam berdiri dalam rakaat yang kedua. Maka bila imam dah sujud, imam pun berdiri. Bahagian pertama bersama berdiri, barulah bahagian kedua yang belakang tadi yang jaga, dia rukuk, dia sujud. Imam stay berdiri. Maka ketika mana imam ketika mana bahagian kedua itu tengah rukuk, tengah sujud, maka imam disunatkan memanjangkan bacaan. Supaya apa? Memberi kesempatan kepada jemaah yang kedua, bahagian yang kedua tadi, bukan jemaah kedua bahagian yang kedua ni dia dapat berdiri balik bersama dengan imam. Itu cara dia. So imam tu baca panjang sikitlah supaya bahagian kedua tu dapat naik balik rakaat kedua sempat dengan imam. Apabila imam sujud bagi rakaat kedua pula. Bila yang bahagian kedua tu dah selesai sujud, mereka bangkit. Imam dah selesai rakaat kedua untuk rukuk pula. Apabila imam sujud bagi rakaat kedua, mereka yang tidak bersertanya ketika rakaat yang pertama pula sujud bersamanya. Yang mana pula? Bahagian kedua pula lah. Yang tempat yang rakaat pertama dia tak ikut. Maka yang kedua pula ikut. Kalau kita lihat situasinya, maknanya yang belakang sujud, kan? Yang depan stay. Kalau kena serang musuh macam mana? Kita kena faham balik. Situasinya sekarang musuh di hadapan arah kiblat. Maka sebab tu setiap tak kisah yang depan ke yang belakang, kalau jaga tetap memandang ke depan sebab musuh di depan. Itu kita kena faham situasinya. Apabila imam sujud bagi rakaat kedua, mereka yang tidak bersertanya ketika rakaat yang pertama pula sujud bersama-samanya. Dan mereka yang telah bersamanya tetap berdiri ketika itu.
Kemudian kesemuanya bersama-sama semula ketika duduk tasyahud dan mengucap salam. Maknanya, bila katakanlah buat rakaat, kan, imam dah sujud, dah rukuk, sujud, tahiyat. Bila dah tahiyat, maka yang kedua, yang belum rukuk sujud baru mula pergerakan untuk rukuk dan sujud rakaat yang kedua. Dan mereka akan bersama-sama pada tahiyat. Kan? Kemudian kesemuanya bersama-sama semula ketika duduk tasyahud dan mengucap salam. Maka salam. Maka dalam duduk tahiyat, tetap berjaga-jaga juga. Cuma kondisinya tadi berdiri, yang ni dalam keadaan duduk. Inilah cara bersolat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Usfan, iaitu antara peperangan yang baginda sertai dan menjadi ikutan bagi semua keadaan yang serupa dengan Usfan ni salah satu lembah lah, kan? Kalau kita lihat dalam sirah ke ataupun dalam kita simak dalam Google ke, maka tempat ini adalah satu lembah. Lembah di wallahu alam lah, nak kata di Mekah jaraknya lebih kurang 80 lebih kilometer. Tapi di tanah Hijaz lah. Yang mana lembah ini adalah salah satu antara laluan kebiasaan. Bukan para pedagang saja, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul-rasul terdahulu. Ketika mana mereka melaksanakan menyebarkan dakwah, maka laluan lembah ini menjadi satu laluan yang orang kata apa? Laluan utamalah kepada para nabi dan rasul. Sama ada Nabi Nuh, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam pertama hantar Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam, kan, dari Palestin. Ketika mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim hantar Siti Hajar dengan Nabi Ismail di Mekah pada waktu tandus. Nabi Ibrahim hantar lalu di lembah Usfan ni. Itu juga kali kedua ketika mana Allah perintahkan Nabi Ibrahim pergi balik tengok Hajar Nabi Ismail untuk membina Kaabah. Maka Nabi Ibrahim lalu juga di lembah Usfan ini. Namun begitu, lembah Usfan ni antara orang kata laluan-laluan yang bukan maut, antara laluan yang tempat mengelirukan. Sebab di lembah ini dia banyak cabang air, bagi mereka yang tak familiar boleh tersasarlah laluan itu. Itu dalam sirah ataupun dalam ni lah. Kalau kita baca dalam Google berkaitan dengan tempat-tempat tersebut. Baik, masuk isyak. Saya habiskan dulu. Boleh? Satu hadis lagi. Kita habis satu hadis lagi. An Ibni Abbas. Hal ini berdasarkan hadis pula. Tadi berada ayat Quran. Daripada hadis pula. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qama an-nasu ma'ahu fakabbara wa kabbaru ma'ahu wa raka'a an-nasu minhum thumma sajada wa sajadu ma'ahu thumma qama lis-thaniyati fa qama alladhina sajadu wa harasu li ikhwanihim wa atat at-ta'ifatu al-ukhra faraka'u wa sajadu ma'ahu wan nasu kulluhum fi salatin walakin yahrusu ba'dhum ba'dha. Baik, yang bermaksud daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma katanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dan diikuti oleh orang ramai solat dah ni. Lalu baginda bertakbiratul ihram dan mereka juga menurutinya. Sebahagian mereka rukuk, kemudiannya turut sujud bersama dengan baginda. Kemudian baginda berdiri untuk rakaat yang kedua, lalu mereka yang sujud pun berdiri dan mengawasi rakan mereka. Seterusnya kumpulan saf lain pula rukuk dan sujud bersama-sama baginda. So gambaran lebih kurang macam tadi ya. Ini cuma pelaksanaan apa yang Nabi buat dan disaksikan oleh para sahabat yang berserta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya berjemaah dalam satu solat. Lihat, mereka bukan dua jemaah, bukan imam lain, satu imam, Nabi imam. Pelaksanaannya macam tadi. Sebahagian rukuk ikut Nabi, sebahagian stay. Bila Nabi dah bangkit, barulah yang stay itu rukuk untuk rakaat yang pertama. Mereka semuanya berjemaah dalam satu solat, tetapi bersama-sama mengawasi di kalangan mereka, sama-sama awas mengawasi. Seorang solat, sebahagian mengawasi. Bila mereka dah bersiap sedia, yang ni pula solat, yang dua mengawasi. Itu caranya solat khauf. Cara yang pertama, bila mana situasinya musuh di hadapan ataupun di arah kiblat. Baik, untuk cara yang kedua saya kira mungkin elok kita sambung selepas Idul Adha kan. Kita pun jumpa lagi 2 minggu nanti insya-Allah.
Jadi setakat ini sempat kita baca, ya, kita tawakal dulu. Kerana untuk cara kedua pun panjang juga. Baik kita bicara pada pertemuan akan datang. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, ada apa-apa ke untuk diperbincangkan? Ya. Solat jamak kasar. Boleh? 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 Sekarang ni, okey. Jamak kasar tu kalau perang sesuai dalam perjalanan lah sebelum sampai ke Medan kan. Kalau dah sampai Medan mungkin agak sukar. Tapi kalau dah kata dah sampai mungkin makan hari, boleh. Sebab kondisinya masih bermusafir. Cuma bila itu tidak kita dah bincangkan nak qasar ke nak jamak. Sekarang ni cara pelaksanaan solat tu bagaimana? Sebab tu dia ambil contoh 2 rakaat kalau kita qasar lah. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat ini yang sempat kita baca, mohon maaf sekiranya terkasar bahasa terlanjur bicara. Yang baik datangnya pada Allah, yang kurang yang lemah itu mohon maaf daripada saya. Aku qala hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina syaqi wa la marhuma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.